Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Akmal bin Muhammad Asri. Insyaallah pada hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan tafsir tahlili berkaitan dengan ayat, perbahasan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama disentuh di dalam tafsir tahlili ini, adakah ayat Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dan dikira sebagai satu ayat dalam sesuatu surah? Okey, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, ayat Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Manakala menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dikira satu ayat daripada surah Al-Fatihah dan bukan dikira satu ayat bagi surah yang lain. Okey, perbahasan yang kedua, perbahasan tentang ayat ini ada menyentuh berkaitan aspek permasalahan adakah dibaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar dalam Fatihah. Okey, kesimpulannya, siapa yang berpandangan basmalah itu bukan satu ayat dari Fatihah, maka tidak dibaca secara jahar basmalahnya. Manakala siapa yang berpendapat ia sebagai satu ayat dari surah Al-Fatihah pada permulaan surah, maka dibaca secara jahar. Adapun perbahasan yang ketiga adalah berkaitan apakah fadilat ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Okey, yang pertama, ayat basmalah ini merupakan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdaan Nabi, diturunkan padaku satu ayat yang tidak diturunkan pada nabi-nabi lain kecuali Nabi Sulaiman. Ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, disunatkan membacanya ketika hendak memasuki tandas, membaca di awal wuduk, membacanya ketika hendak makan dan juga ketika hendak berjima'. Dan yang seterusnya, perbahasan yang keempat adalah perbahasan di kalangan ahli nahwu berkaitan dengan huruf ba yang terdapat pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebahagian berpendapat bahawa ianya adalah isim dengan mentakdirkan ia sebagai permulaan ataupun mubtada' dalam ayat. Sebahagiannya berpendapat bahawa huruf ba itu sebagai fi'il atau khabar di dalam ayat. Maka jika ditakdirkan ia sebagai fi'il, maka mestilah baginya masdar selepasnya. Seperti contoh, dengan nama Allah aku bangun, aku duduk, aku makan dan minum dan sebagainya. Dan perbahasan yang terakhir dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, okey, perbahasan pada kalimah Ar-Rahmanirrahim. Okey, kalimah Ar-Rahmanirrahim, ulama sepakat bahawa ia berasal dari perkataan Ar-Rahmah dengan bentuk mubalaghah, yakni berlebihan atau keterlampauan. Rahman itu pada dunia dan akhirat, manakala Ar-Rahim itu pada akhirat sahaja. Berkata Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman itu kata nama yang am pada semua jenis rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Ar-Rahim pula hanya rahmat pada kaum mukminin sahaja. Buktinya juga dilihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu jika dilihat di sini telah disebutkan istiwa dengan berturutan kata nama Ar-Rahman yang menunjukkan umum rahmatnya pada keseluruhan makhluk. Jadi, selesai saja penjelasan tafsir tahlili berkaitan dengan ayat basmalah. Jadi, saya teruskan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya Khairul Azam bin Rasdi akan menyambung berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah ayat kedua, yakni yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kitab tafsir Ibn Kathir telah disebutkan pada tafsiran pada kalimah Alhamdulillah. Ini diambil daripada pendapat daripada Abu Ja'far Ibn Jarir, di mana kata beliau,
berkaitan dengan makna Alhamdulillah. Ini yang bermaksud segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah semata-mata. Bukan kepada apa yang disembah selainnya, dan bukan kepada semua apa yang diciptakannya sebagai penghargaan dari apa yang telah dia limpahkan kepada hambanya, iaitu yang berupa segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat itu antaranya adalah yang tersedia semua untuk sebagai hamba untuk dapat mentaati kepadanya, dan kemampuan semua anggota tubuh badan yang ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal kefarduan olehnya. Tambahan pula, Ibn Jarir juga mengatakan bahawa Alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri. Termasuk di dalam pengertiannya ialah dia memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya berkaitan dengan tafsir pada kalimah Rabbi. Di perkataan Rabbi adalah pemilik, penguasa dan juga pengendali. Menurut bahasa pula, Rabb ni adalah satu yang ditujukan kepada Tuan. Semuanya itu benar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Rabbi ini tidak digunakan untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perkataan Rabb ni ada secara mutlaknya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya berkenaan dengan tafsir perkataan Al-Alamin. Menurut Imam Ibn Katsir, Al-Alam ini berasal daripada Al-Alamah, kerana alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Sebagaimana Imam Ibn Al-Mu'taz mengatakan, sungguh menghairankan bahawa mungkin seorang menderhakai Rabb atau mengingkarinya, padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahawa dia, yakni Allah Subhanahu Taala, adalah Esa. Al-Alami juga berbentuk dari bentuk jamak. Ini dari perkataan Al-Alam, bererti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap zaman atau kurun juga disebutkan sebagai alam. Kitab tafsir Al-Jalalain juga telah memberikan tafsiran berkenaan dengan perkataan Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah. Lafaz ayat ini merupakan kalimah berita, dimaksudkan sebagai ucapan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pengertian yang terkandung di dalamnya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala pujian yang diungkapkan oleh hambanya, atau maknanya yang dimaksudkan ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang harus dipuji. Lafaz Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagi zat yang berhak untuk disembah. Okey, pada tafsiran Rabbil Alamin pula, ini yang bermaksud Tuhan semesta alam. Artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pujian semua makhluknya, iaitu yang terdiri daripada manusia, jin, malaikat, haiwan dan lain-lainnya. Masing-masing mereka ini disebut sebagai alam kerana adanya alam manusia, alam jin dan sebagainya. Al-Alamin juga merupakan satu bentuk jamak daripada lafaz Al-Alam, iaitu dengan memakai huruf Ya dan huruf Nun, dan untuk menekankan bahawa makhluk yang berakal dan juga berilmu atas lainnya. Perkataan Al-Alam juga berasal daripada perkataan Al-Alamah, iaitu tanda, iaitu mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. InsyaAllah saya teruskan kepada sahabat saya. Jadi insyaAllah saya akan sambung ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ayat di atas adalah dari surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang ketiga, yang mana ayatnya yang membawa maksud yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Jadi sedikit rumusan berkaitan tafsir ayat ketiga dari surah Al-Fatihah ini. Yang ada dalam buku tafsir tahlili ialah
Yang pertama, telah berkata Imam Qurtubi bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim selepas ayat Rabbil Alamin. Sebab apa? Sebab supaya berhimpun ataupun menjadikan adanya pada dua susunan itu bercampur antara targhib dan tarhib. Jadi contohnya dalam ayat Quran yang lain dari surah Al-Hijr ayat ke-49 dan 45 yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh, dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya. Jadi dekat sini Rob tu ayat kedua itu adalah makna tarhib, manakala dekat Ar-Rahmanir Rahim tu ada makna targhib. Jadi beza dua tu. Jadi mari kita bincangkan sedikit berkaitan tafsir bagi ayat Ar-Rahmanir Rahim. Lafaz Ar-Rahman bermaksud Maha Pemurah, dan ianya bermaksud Allah itu Maha Pemurah yang bersangatan, yang meliputi seluruh alam. Allah memberi nikmat dan keperluan kehidupan kepada semua makhluknya. Tidak kira sama ada makhluk itu Muslim ataupun tidak, beriman ataupun tidak. Allah bagi nikmatlah kepada kita manusia. Jadi lafaz Ar-Rahim tu yang membawa maksud Maha Mengasihani, yang hanya khusus untuk akhirat sahaja. Yang mana di akhirat nanti Allah hanya bersifat belas kepada hambanya yang taat sahaja. Ianya tidak diberikan kepada mereka yang tidak beriman. Jadi ada beza lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni, iaitu Ar-Rahman ni dia membawa maksud semua Allah bagi nikmat senang kepada semua makhluk, dan Ar-Rahim ni untuk kepada yang hambanya yang taat sahaja. Jadi setiap hari kita diingatkan dengan dua sifat ini. Jangan kita terleka dengan sifat Rahman Allah ini dan sangka yang ianya adalah sifat Rahim, dan sangka kita sudah selamat. Jadi kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita. Maksudnya jangan kita sangka yang orang kaya raya ni tandanya Allah sayang dia lebih daripada orang lain. Walaupun orang beri segala kesenangan kepada seorang manusia itu, tidaklah ia menjadi tanda yang Allah redha dan sayang kepadanya. Jadi di sini kita mestilah mengambil dua Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni dalam kehidupan kita. Jangan kita selesa dengan sifat Ar-Rahman sahaja. Kerana Ar-Rahim ni penting untuk kita bagi umat Islam, kerana Allah akan bagi untuk hambanya yang taat sahaja. Jadi insyaAllah saya serah kepada sahabat saya seterusnya untuk ayat yang seterusnya lah. Jadi sampai di situ saja penerangan saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nama Muhammad Badrul Amin bin Harun, nombor Madrid 050929. InsyaAllah saya ingin meneruskan perbincangan tentang beberapa sedikit penerangan berkaitan tentang tafsiran surah Al-Fatihah. Itu saya ingin menceritakan pada ayat Malik Yawmiddin, yang bermaksud pemilik hari pembalasan. Sebelum pergi jauh, saya ingin berkongsikan satu hadis berkaitan tentang surah Fatihah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab setiap bacaan surah Al-Fatihah bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana seorang hamba baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, Allah Ta'ala akan menjawab, hambaku sedang memujiku. Dan bila mana seorang itu baca Ar-Rahmanir Rahim, masa lagi maha penyayang, Allah SWT akan menjawab, hambaku mengagungkanku. Bila mana seorang
iaitu membaca Malik Yaumiddin. Allah SWT akan menjawab, hamba-Ku sedang memujaku. Bila mana seorang itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab, ini adalah berkaitan tentang aku dan juga hamba-Ku. Dan bila mana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah akan menjawab, akan berkata, aku akan memenuhi apa yang daripada seorang hamba aku minta. Allah akan memberikan segala yang kita minta. Jadi yang paling penting kita sebagai seorang mukmin adalah mestilah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Okey, berbalik kepada ayat ayat saya yang membacakan ini adalah Malik Yaumiddin. Iaitu Malik Yaumiddin merupakan ayat keempat daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Yang diterjemahkan pada kalimah Malik iaitu yang bermaksud pemilik. Pemilik ini adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manakala al-yaum, yaum dimaksudkan sebagai hari. Bagi yang kita tahu hari yaum. Kalimah ad-din, kalimah ad-din di sini yang ingin diterjemahkan dalam surah Fatihah ini adalah dimaksudkan dengan hari pembalasan. Bagaimana kita tahu ad-din juga dimaksudkan sebagai agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahawa agama di sisi Allah itu adalah Islam. Tapi yang dikehendaki dalam surah Al-Fatihah ini, yang ingin diterjemahkan, ditafsirkan dengan ad-din ini adalah bermaksud pemilik hari pembalasan. Di sini pada ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperingatkan hamba-Nya tentang wujudnya hari pembalasan. Maknanya hari pembalasan ini wujud, benar-benar ada. Kita selaku seorang hamba, selaku seorang yang hamba yang belulah, yang wajib beribadah kepada Ta'ala, hendaklah kita meyakini tentang kuasa Ta'ala ini, tentang adanya hari pembalasan. Kita perlu tetapkan dalam hati kita bahawa hari pembalasan ini ada. Hari pembalasan ini benar-benar wujud. Dan ini adalah salah satu keesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga sebagai seorang hamba, kita kena ingat setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, setiap kebaikan maupun keburukan, walaupun sebesar zarah sekalipun, kita kena ingat setiap apa yang kita buat itu Allah Ta'ala akan menyediakan satu pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah kita buat. Wajar kita sebagai hamba untuk sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa ingat kepada hari pembalasan yang telah Allah SWT ciptakan untuk kita semua. Wallahu a'lam.